Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini kita dapat berpeluang mengadakan live di aplikasi TikTok. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kembali muzakarah ataupun bacaan, sambungan bacaan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi, kitab karangan ataupun susunan daripada almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, Mudir Markaz At-Ta'lim wa Tarbiyah Pondok Bandar Hilir, Tuli Tuasik, Kedah, Darul Aman. InsyaAllah kitab ini membahaskan berkaitan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah, sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat-sifat mustahil atas Allah dan sifat-sifat yang harus bagi Allah, sifat-sifat yang harus pada Allah, dan juga sifat-sifat Rasulullah, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah sama-sama kita muzakarah, mudah-mudahan ilmu kita semakin hari semakin bertambah. Al-hayatul ilmi bil muzakarah, hidupnya ilmu itu dengan muzakarah. Kalau kita tak buat muzakarah maka matilah ilmu itu. Baik, itulah faedah kita bermuzakarah. Jadi pagi ini sambungan pada muka surat 28. Sambungan muka surat 28, iaitulah berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad. Baik, wajib di sini wajib syarak. Wajib di sini wajib syarak. Wajib kita, yakni wajib atas kita. Wajib atas kita, yakni wajib syarak. Dengan makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu wajib syarak. Barang yang diberi pahala sekiranya kita melakukannya dan dijanji seksa sekiranya kita meninggalkannya. Itu dipanggil wajib syarak. Kita ni siapa? Kita ni mukallaf, tiap-tiap mukallaf. Mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan, wajib atasnya. Wajib syarak ini wajib ke atas tiap-tiap mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni orang yang baligh, berakal, sampai seruan agama dan juga sihat panca indera. Itu orang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Kita tu lah. Kita percaya, ini beriman, beriman dan i'tiqad. I'tiqad tu mengaku dalam hati. I'tiqad maknanya mengaku dalam hati. Mengaku tu dengan yakin 100%. Yakin 100%. Dia tidak boleh ada zan. Zan tu maknanya berat sangka. Dia tidak boleh ada syak. Syak ni
persamaan, 50-50 persamaan di antara percaya dengan tak percaya tu sama banyak. Dan yang ketiga, dia tidak boleh ada waham. Waham ni dia ringan sangka. Dan seterusnya, yang keempat, dia tidak boleh ada jahil. Jahil ni ada dua. Yang pertama jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit ni dia tak tahu dirinya tu jahil, dan dia tahu kata dia tu jahil. Tu jahil, tu dipanggil jahil basit. Yang kedua jahil murakkab. Jahil murakkab ni diri dia tu jahil dan dia tak sedar kata diri dia jahil. Jadi jahil murakkab ni paling bahaya lah. Kalau jahil basit ni dia sedar lagi kata diri dia jahil. Kalau jahil murakkab ni dia tak sedar kata diri dia tu jahil. Baik, habis. I'tiqad, percaya dan i'tiqad apa dia? Bahawasanya segala rasul itu tetap, yakni bermula daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah tetap. Bahawasanya segala rasul-rasul itu tetap, mesti, dan sabit, pastilah, pasti, wajib, dalam kurungan dia kata wajib. Wajib bagi mereka itu, yakni wajib akal lah. Kalau wajib bagi mereka itu rasul-rasul tu wajib akal, bersifat dengan sidqun. Jadi wajib para rasul itu bersifat dengan sidqun. Mestilah segala rasul itu bersifat dengan sidqun. Sidqun bahasa Arab, ertinya, terjemahannya, terjemahan sidqun tu benar. Benar rasul-rasul itu. Apa maksud benar? Benar ialah muafakat diri perkara dengan apa yang diceritakan. Maknanya apa yang rasul itu cerita membetuli perkara tersebut. Itu dipanggil benar. Benar rasul-rasul itu pada mengaku dan dakwa mereka itu rasul-rasul, menjadi rasul. Jadi apa yang mereka cerita tu adalah perkara yang benar, berbetulan dengan perkara yang dicerita itu. Mereka mengaku mereka rasul adalah benar, mereka dakwa kata mereka itu rasul, benar. Itu dipanggil benar. Benar ni apa yang dicerita membetuli dengan perkara tersebut, itu dipanggil benar. Dan benar pada segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum yang diceritakan oleh para rasul itu adalah benar-benar belaka. Dan cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka itu rasul-rasul, apa yang mereka cerita semuanya benar belaka. Maknanya diri perkara tu macam mana, macam itulah mereka cerita. Itu dikatakan benar cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka itu segala rasul. Apa yang mereka ceritakan tu adalah semuanya benar-benar belaka. Seperti mana Nabi kita Isra' Mi'raj, dan tatkala turun ke bumi ini, Rasul pun cerita. Semua itu adalah perkara benar, walaupun ia adalah perkara yang luar biasa, ataupun perkara yang mencari adat, sesuatu yang mencari adat, kan. Jadi semua itu benar. Tak semua perkara kita boleh percaya dengan ikut logik akal. Sebab itulah kita kena belajar hukum akal. Kadang-kadang mustahil adat, tapi harus pada akal. Kena belajar lah bab hukum akal. Wajib. Jadi peristiwa peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah suatu perkara yang sangat luar biasa lah, yang berlaku kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita percaya kerana Rasul itu bersifat dengan sidqun, iaitu benar. Jadi cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka daripada Allah Ta'ala lah. Jadi Nabi ni, Rasul ni, dia cerita tu bukan ikut hawa nafsu lah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi segala Rasul cerita tu adalah semua daripada wahyu daripada Allah. Bukanlah cerita itu mengikut hawa nafsu mereka. Apa yang disampaikan, apa yang diceritakan,
Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mereka menceritakan mengikut hawa nafsu mereka. Itulah Rasul. Benar belaka apa yang diceritakan itu, semuanya daripada Allah. Maka dengan sebab inilah, dengan sebab kata Rasul itu benar, benar pada mengaku dakwah mereka itu jadi Rasul, dan benar mereka itu pada segala hukum-hukum dan cerita-cerita yang disampaikan oleh mereka itu. Maka sebab inilah wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf, terima zahir dan terima batin. Pada zahir pun kita terima, pada batin pun kita terima segala hukum-hukum. Segala hukum-hukum, sama ada hukum tersebut dalam bahagian ibadah kita terima, zahir dan batin kita terima. Sama ada hukum tersebut dalam bahagian ibadah atau bahagian muamalah. Bahagian muamalah ni bahagian yang berkaitan dengan sesama manusia lah. Jual beli, pajak gadai, sewa menyewa dan sebagainya. Jadi hukum-hukum muamalah pun kita terima juga, zahir dan batin. Atau di dalam bahagian munakahah, munakahah ini bab pernikahan, perceraian, tolak dan sebagainya lah. Semua tu hukum-hukum tu kita terima juga, zahir dan batin. Atau di dalam bahagian jenayat, hukum qisas, hukum ta'zir, macam-macam lah hukum hudud semua tu, termasuk dalam jenayah, hukum jenayat kita terima zahir dan batin. Kita tak bangkang sikit pun. Semua tu adalah hukum-hukum Allah Ta'ala. Jangan kita bangkang walaupun sedikit. Jadi semua tu yang disampaikan, semua hukum-hukum tadi tu, ibadah, muamalah, munakahah dan jenayah tadi, yang disampaikan hukum tersebut oleh Nabi kita. Nabi kita siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hukum-hukum itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi wajib kita terimalah. Wajib kita kena membenarkan, kita kena terima zahir dan batin. Segala hukum yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasul dan juga Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya seseorang yang menolak, tidak mahu menerima hukum-hukum yang tersebut tadi ni, hukum ibadah, muamalah, munakahah, jenayat, dia tolak dan dia tak mau terima, membawa kepada rosak akidahnya. Kalau seseorang itu dia tak mau terima hukum tadi, hukum ibadah dia tak mau terima, hukum muamalat dia tak mau terima, munakahat, jenayat dia tak mau terima. Kalau dia tak mau terima tu maknanya dia membawa kepada rosak akidah dia. Akidah seseorang itu akan rosak kerana tidak percaya Rasul bersifat dengan sidqun, artinya benar. Boleh rosak akidah kalau kita tak mau terima segala hukum yang telah disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa kepada rosak akidah kita kerana kita tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada Rasul. Tu bahaya besar lah. Jadi janganlah kita tolak walaupun satu bab kita mampu buat tak mampu buat tu cerita lain. Yang penting kita terima dulu zahir dan batin, segala hukum tersebut adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang pertama yang wajib bagi Rasul, iaitu sidqun, benar. Apa yang disampaikan adalah benar-benar belaka, tidak ada satu pun yang dusta. Dan wajib, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan wajib kita, wajib syarak jugalah. Kalau wajib kita ni wajib syarak, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan wajib kita, yakni tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Mukallaf ni mereka yang diberi hukum syarak ke atasnya, itu dipanggil mukallaf.
orang yang diberati hukum syarak ke atasnya. Maknanya setiap perbuatannya tak terlepas daripada 5 hukum syarak, sama ada wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Maknanya setiap perbuatan dia tu ada hukum lah, tak terlepas daripada 5 hukum tadi. Itu dipanggil mukallaf, orang yang diberati hukum syarak tersebut. Dan boleh juga kita panggil hukum taklifiyah, hukum yang taklif, hukum syarak tu sama lah. Baik, dan wajib kita percaya, yakni beriman, beriman dan i'tiqad, mengaku dalam hati serta patih. Tidak boleh ada zan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada waham dan tidak boleh ada jahil. I'tiqad apa? Bahawasanya tidak ada sama sekali, ataupun bahasa kampung kata tak ada langsung, tidak ada sama sekali, tak ada langsung. Dalam kurungan ni kita mustahil, tak ada sama sekali, dak langsung. Tu bahasa kampung ni, dak langsung, tak ada langsung. Di atas segala rasul-rasul itu bersifat dusta. Maknanya sifat dusta itu, sifat bohong itu tidak ada langsung, tak ada langsung atas rasul, atas segala rasul, tak ada langsung sifat dusta tu. Dusta artinya tidak bertentang, tidak bertentang khabarnya, ceritanya dengan waqi', dengan diri perkara. Itu dipanggil dusta. Dusta ni maknanya dia cerita tu tak sama dengan perkara tersebut. Diri perkara macam lain, dia cerita macam lain. Itu dipanggil dusta. Tidak sama cerita dengan perkara yang berlaku, tu dipanggil dusta. Perkara tu berlaku macam ni, dia cerita macam lain. Itu dipanggil dusta. Jadi dusta itu tidak ada langsung atas rasul, tidak ada langsung atas segala rasul. Itu maksud dah. Baik. Maknanya tak sama cerita. Yang kata dusta tu tak sama cerita dengan diri perkara. Diri perkara macam lain, dia cerita macam lain. Itu dipanggil dusta. Jadi dusta itu mustahil atas segala rasul. Rasul tidak bersifat dengan dusta. Yang rasul bersifat adalah sidqun, wajib. Sidqun artinya benar. Yang tu wajib bagi rasul. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dalil. Dalil ni maknanya, kalau dalam kitab lain kita burhan ataupun bukti. Dalil di atas yang demikian itu, dalil ataupun bukti di atas yang demikian itu yang mengatakan rasul itu bersifat, wajib bersifat dengan benar ataupun sidqun, dan rasul itu tak dusta tu. Mana ada dalil? Ada mukjizat. Jadi segala rasul ini ada mukjizat. Jadi mukjizat itu menandakan mereka, segala rasul itu adalah benar. Dalil di atas yang demikian itu, segala rasul itu bersifat benar dan tak dusta tu, mana ada dalil? Ada mukjizat pada mereka itu. Jadi ada mukjizat pada mereka itu. Segala rasul itu menunjukkan mereka itu adalah orang yang benar, bersifat dengan sidik, benar. Mukjizat, kenapa mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang melemahkan lawan. Perkara yang melemahkan lawan, ataupun perkara yang mencari adat, boleh juga. Baik. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Tanbihun, ini suatu penjagaan. Erti mukjizat, yang kata mukjizat tu benda apa? Mukjizat tu benda apa? Baik. Erti mukjizat, mukjizat ialah perkara yang menyalahi kebiasaan. Yang kata mukjizat itu adalah perkara-perkara yang menyalahi kebiasaan, menyalahi adat berlaku, menyalahi kebiasaan berlaku ataupun adat, menyalahi adat. Dalam kurungan dia kata mencari adat, perkara yang berlaku yang mencari adat ataupun perkara yang luar biasa, itu dipanggil mukjizat. Yang tidak kuasa, yakni yang tidak mampu makhluk-makhluk lain melakukan atau mengadakan seumpamanya. Maknanya
yang kata mukjizat itu adalah perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa, yang tak mampu, yang tidak berkuasalah oleh makhluk-makhluk lain mengadakannya, melakukannya, kecuali berlaku pada Rasul. Itu dipanggil mukjizat, perkara yang luar biasa lah, mencari adat. Contoh kita kata seperti apa, awan melindungi Rasulullah, awan yang ikut Rasulullah tu, awan lindung Rasulullah di perjalanan Rasulullah, daripada mana tak ingat, Mekah ke Syam kalau tak silap tu. Baik. Dan juga air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah, air yang jernih yang keluar melalui jari jemari Rasulullah, itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang mencari adat. Lagi apa lagi? Peristiwa Rasulullah membelah bulan, tu semua tu mukjizat. Isra' Mi'raj, semua itu adalah perkara yang mencari adat, luar biasa. Itu dipanggil mukjizat, mukjizat Rasul. Baik. Jadi perkara semua tadi itu adalah tidak berkuasa, tidak mampu, tidak mampu dilakukan oleh makhluk-makhluk lain, melakukan atau mengadakan seumpamanya itu. Itu dikatakan mukjizat, perkara-perkara yang mencari adat, perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku kepada Rasul. Contoh lagi seperti mana Nabi ludah dalam telaga yang airnya kotor, tetapi selepas daripada Nabi ludah, air tersebut menjadi jernih, bersih dan boleh digunakan air tersebut. Itu antara mukjizat. Salah satunya yang dinamakan telaga Izi, di mana di Madinahan, yang mana asalnya telaga tu kotor, airnya sangat kotor, sehingga tak boleh minum, tak boleh guna air tersebut. Tapi setelah diludah oleh Nabi, maka air itu menjadi jernih, bersih dan boleh diminum dan sebagainya. Itu antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan mukjizat itu tandanya, dalilnya mengatakan Rasul itu adalah benar. Apa yang diceritakan semuanya benar-benar belaka. Tidak ada satu pun yang dusta. Walaupun Rasulullah kita kata apa, melawak sekalipun. Ada satu ketika tu ada seorang tua perempuan tua datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah aku ini boleh masuk syurga?" Rasulullah kata, tak boleh masuk syurga. Kemudian orang tua itu pun menangis dengan teresak-esak. Dia menyangka dirinya tidak boleh masuk syurga. Kemudian Rasulullah pun berkata balik, di dalam syurga tidak ada orang tua. Dalam syurga hanya semuanya muda-muda belia belaka, dalam lingkungan 33 tahun ke bawah, lebih kurang macam itulah, umur 33 tahun, semuanya muda-muda belaka, tidak ada orang tua. Bukan bermaksud orang tua tu tak masuk syurga. Maksudnya kalau masuk syurga nanti tidak ada seorang pun yang umur dia lebih daripada 33 tahun. Dia lebih kurang 33 tahun, semua sama. Jadi orang tua tadi pun senyum balik lah. Dia ingatkan mula-mula tu dia tak boleh masuk syurga. Itu adalah perkara yang berselora, berlawak, tapi adalah benar. Rasulullah melawak pun benar, tapi kalau kita melawak, kebanyakan dia tak benar lah, bohong belaka. Itu kita lah, jauh beza sangat dengan Rasulullah. Jadi kita kena tiru sifat Rasulullah lah, insyaAllah. Jadi rasanya untuk live kali ni sekat dulu. Sifat yang pertama bagi Rasul ialah siddiq, dan lawannya adalah dusta, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak live ini dapat menambahkan pengetahuan kita berkaitan dengan sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul. Yang pertama ialah sidqun, insyaAllah. Ada masa depan nanti kita akan sambung pula pada sifat Rasul yang kedua, iaitulah amanah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya. Jadi aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.